Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam spektakular. Apa khabar semua? Anda semua? Okey, semoga anda berada dalam kesejahteraan, keselamatan dan perlindungan daripada Allah. Okey, baik. Jadi sempena dengan Restricted Movement Order ni, RMO kita mengurangkan pergerakan kita dari masa ke semasa. Untuk melindungi kita daripada peribahkan wabak COVID-19 ya. Baik, sedikit perkongsian saya nak buat berkenaan dengan satu topik yang menarik berkenaan dengan mengapa kita perlu mengambil sarapan pagi secara sihat. Okey, apa itu sarapan pagi? Sarapan pagi ialah apa yang kita makan pertama kali. Okey, apa yang masuk dalam perut kita, dalam mulut kita. Okey, 1 jam selepas bangun tidur. Okey, atau sana pun senang bangun tidur. Maksudnya lepas bangun tidur, kita makan. So, itu adalah breakfast kita. Okey, baik. Jadi contoh, setiap orang breakfast dia tidak sama waktu. Ada orang dibangun pukul 10 pagi. Jadi dia makan pukul 10 pagi, itu dah breakfast dia. Ada orang dia bangun, dia kerja shift, dia bangun pukul 1 tengah hari. Sebab mereka balik rumah pukul 6 pagi, lepas subuh dia orang tidur. Okey, lepas tidur pukul 1 bangun, 1 tengah hari, Zuhur tu. Okey, dan makanan yang pertama mereka makan ketika bangun selepas bangun pagi, itu kita kategori sebagai sarapan pagi. Okey, baik. Jadi apa yang perlu kita ambil untuk sarapan pagi? First, yang pertama sekali, makanan yang rendah kalori. Okey, apa dia makanan rendah kalori? Makanan yang tidak mengandungi karbohidrat yang tinggi dan mempunyai khasiat dan nutrisi yang sangat-sangat tinggi. Okey, baik. Apakah syarat-syarat sarapan pagi yang sihat? Yang pertama, kalori rendah. Yang kedua, tinggi fiber iaitu serat. Yang ketiga, tinggi protein. Dan yang keempat, ini bonus, sekiranya ianya mengandungi multivitamin. Okey, vitamin A, B, C, D, E sampai Z semua tu. Okey, kalau ada penambahan kalsium, garam mineral yang sihat. Okey, baik. Jadi itu adalah sarapan pagi yang terbaik. Okey, namun ada juga di kalangan kita yang tidak mengambil sarapan pagi. Tak baik tu bro. Okey, kurang sihat. Kerana apa kan? Mengikut kajian mereka yang mempunyai masalah metabolik iaitu darah tinggi dan kencing manis, okey, rata-ratanya mereka, majoritinya mereka berpunca daripada tidak mengambil sarapan pagi. Okey, kat sini saya nak bagikan perbezaan antara dua orang. Okey, yang pertama sekali orang yang tidak mengambil sarapan pagi dan yang kedua mereka yang mengambil sarapan pagi. Okey, baik. Apa yang berlaku kalau kita tak ambil sarapan pagi? Kenapa ia tidak sihat? Okey, first, bila kita bangun pagi, sesungguhnya badan kita berada dalam keadaan yang zero, kosong. Dan sel badan kita terbuka dan mereka sel-sel badan kita bersedia untuk menerima nutrisi ataupun makanan untuk sel. Tapi kalau kita tak bagi sesuatu, maka mereka sedihlah, macam tak dapat gaji. Okey, baik. Jadi orang yang tak mengambil sarapan pagi ni, dia biasanya dia akan makan banyak pada waktu tengah hari. Kenapa? Kerana mereka menyimpan kelaparan daripada pagi tu untuk dibawa ke tengah hari. Ibarat kata macam jamak takhir lah, gitu. Okey, baik. Apa akan berlaku? Kelaparan tersebut akan menjurus kepada mengambil makanan terlalu banyak, pada waktu tengah hari dan menyebabkan peningkatan gula dalam darah dan menyebabkan apabila gula dalam darah tu naik, maka badan akan merembeskan insulin. Dan insulin tersebut dia meredakan bacaan gula kepada normal semula. Dan ke mana pergi gula tadi tu? Dia tidak terbakar ya tuan-tuan. Gula yang telah dinormaliskan oleh insulin tadi tu, dia transfer kepada lemak. Itu sebabnya kita tidak digalakkan mengambil makanan yang tinggi kalori kerana dia menyumbang kepada penyimpanan lemak. Okey, begitu juga dengan kategori yang kedua, mereka yang ambil sarapan pagi tapi mereka mengambil sarapan yang terlalu berat. Contoh, waktu pagi bangun tidur, terus makan makanan yang berat. Nasi lemak, lontong, roti canai, apa saja, teh tarik tu makanan semua yang tinggi gula. Baik, apabila kita makan makanan yang tinggi gula, the first thing, automatik badan akan detect bacaan gula. Darah akan terus, bacaan gula dalam darah tu akan meningkat
Okey, dan cantiknya ciptaan Tuhan ini yang mana bila bacaan gula tinggi dalam badan, automatik pankreas dalam badan kita akan mengeluarkan insulin dan untuk meredakan balik kita punya gula. Dan efek dia, perasan tak kalau tuan-tuan, kawan-kawan semua lepas makan roti canai, after that kita rasa ngantuk, kita rasa lemah, kita rasa sangap, je kan, lemah lembik Itu menandakan bacaan gula kita sedang diturunkan. Okey, tu sebabnya orang yang makan tinggi gula dia fresh, lepas tu dia lembik balik. Macam kita isi minyak petrol dan petrol tu terbakar, lepas terbakar habis petrol, blank, habis. Baik, tu sebabnya apabila lapar kita bila gula tu telah diturunkan, kita rasa lapar balik. Dan dia akan berulang. Bila lapar makan lagi banyak. Okey, kemudian lapar lagi, makan lagi banyak. Dan graf tersebut kita akan berulang-ulang. Begitu jugalah dengan penyimpanan lemak akan berlaku secara konsisten sehinggalah berlakulah pertambahan berat badan dan mengakibatkan obesiti. So guys, penting kita ambil sarapan pagi, tetapi jangan ambil sarapan yang terlalu tinggi kalori, tapi kita ambil sarapan yang rendah kalori tapi tinggi apa? Nutrisi. So, sebagai solusi dia, kita meminum ataupun kita makan shake. Okay, shake kita ini rendah kalori, 90 kalori satu hidangan. Okay, tinggi protein, tinggi fiber, 16 vitamin di dalamnya, lengkap. Okay, senang nak buat, jimat masa, okay, jimat tenaga dan sedap. Ada 6 flavor, anda buatkan macam-macam perisa yang anda inginkan. Dan dan sarapan pagi dengan shake ini membantu penurunan berat badan kerana shake rendah kalori ini membantu dalam pembakaran lemak kita. So, tukar sarapan anda, tukar kehidupan anda. Kalau nak tukar berat badan, tukar sarapan pagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat ber-RMO.